إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا على الله توكلنا سأولا بسم الله الرحمن الرحيم قال معلف قدس الله سره والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه لأن الواصل إلى الشيء يستغني بوضوحه عنده فكيف يحتاج إلى الاستدلال عليه والاستدلال عليه من عدم الوصول. Ini sambungan dari matan dulu. Syattana baina man yastadillu bihi atau yastadillu alaihi. Syattana baina man yastadillu bihi wa baina man yastadillu alaihi. Syattan itu isim fi'il madhi dengan mana apa? Ba'udah, mana jauh sangat beza antara mereka yang mengambil dalil, ya, jauh sangat antara yang mengambil dalil dengan dia dengan Allah dan antara yang mengambil dalil atasnya. Itu dulu. Mana orang yang mengambil dalil dengan Allah Ta'ala ada makhluk, dengan yang mengambil dalil ada makhluk, mana menunjuk atas ada Tuhan. Itu mana dua sudut yang berbeza. Ada pun yang mengenal Tuhan bidalil wal burhan, itu dia mengambil dalil dengan makhluk atas Allah Ta'ala. Ada pun orang arif billah yang telah mengenal dengan pengenalan yang lebih hampir dengan kashfin yang dibukakan. Dia mengenal Tuhan bil kashf, ya, bukan istidlal, ya. Mereka telah menjalankan qalbi mereka tadi, syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan riyadhah dan mujahadah dan kurnia Tuhan. Semua itu kurnia Tuhan. Ya, walaula fadlun minallahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadah. Kalau tidak ada kurnia Allah Taala atas kamu dan rahmatnya, tak ada seorang pun boleh menyucikan bersih di kalangan kamu. Seorang pun tak ada, melainkan semua itu bantuan dari Tuhan. Jadi mereka telah melakukan safar qalbi, panggil, ya. Orang yang arif billah ni dia melakukan safarul qalbi. Apa makna safarul qalbi? Musafir qalbi dia ialah min syuhudil khalaq ila syuhudil khaliq. Itu makna dia. Ya, safarul qalbi ialah min syuhudil khalqi, daripada memandang makhluk kepada ila syuhudil khaliq, terus memandang kepada khaliq, pencipta dia. Ya. Jadi bila dah sampai kepada makrifat yang sebenarnya, dawamul khudur qalbi ma'allah, kekal hati dia dengan Allah Ta'ala, maka di mana dia nak mengambil dalil? Orang dah sampai, dalil apa lagi? Kita dah sampai ke LIA kan? Nak pakai WIS apa lagi? Dah sampai dah. Yang belum sampai dengan pakai sana kanan kiri, masuk seleko sana, pusing sini, traffic light ada 3 misalan ni lah, kan, baru sampai. Yang dah sampai apa lagi? Ya, dia dah wukuf ma'allah, ya, kalbi dia telah sampai ke hadrat Allah Ta'ala, bermesra, berlazat, bernikmat dengan Tuhan. Itu beza dia, ya. Sebab tu orang yang sampai dia beribadat, dia tak rasa penat dan makin lazat. Yang belum sampai ni penat. Orang berjalan belum sampai penat lah, dan lawan nafsu, ya, nak tumbangkan nafsu lagi, nak lawan ujian macam-macam, sebab dia belum berjejak dalam ma'rifat yang khassah.
Kalau dia berjejak dengan makrifat yang khassah, maka bertukar, ya, bertukar daripada pahit kepada manis, dan daripada makna susah menjadi berat, menjadi ringan, ya, dia ringan. Sebab apa dia ringan? Sebab dia sudah kenal makrifat. Bila dibuka sebenar-benar, dia akan rasa ibadat tu sangat-sangat lazat, sangat-sangat makna manis. Selagi dia tak dapat kemanisan ibadat, bermakna dia masih tertawan dengan nafsu. Ya, selagi kita tak dapat manis ibadat, bermakna kita masih dipegang oleh nafsu. Ya, nafsu yang ajak kita dapat kemanisan makhluk. Bila kemanisan makhluk kita dapat, kemanisan Tuhan dia terasing. Dia tak boleh pergi tu. Sebab tu kalau dia masuk ahli ma'rifat, orang yang sahibul haqiqah ghaba anil khalq bisyuhudil malikil haq. Sahibul haqiqah, orang yang duduk dalam makam hakikat sebenarnya, makrifat dia dengan Tuhan, ghaba anil khalqi, lenyap makhluk dari kalbi dia. Makhluk tak ada dalam kalbi dia. Yang ada dalam kalbi dia Allah. Allah setiap nafas tu terus naik nafas dia dengan Tuhan. Itu bagi zikir nafas, sentiasa dia syuhud akan Allah Ta'ala. Ghaba anil khalqi, dengan sebab apa dia lenyap? Bisyuhudil malikil haq, dengan sebab dia syuhud, dia musyahadah akan malikil haq, raja yang sebenar-benar. Siapa? Huwallahu Ta'ala. Buat ibadat kalau kita rasa penat lagi, bermakna apa? Kita jauh lagi kan. Ya, ibadat kalau kita buat ibadat rasa penat, itu jauh lagi tu. Dia buat ibadat, dia rasa lazat. Dan lepas lazat di ibadat, dia pun tak rasa. Dia karam dengan Tuhan, dia habis. Dia lenyap dia dengan Tuhan dia, berlazat. Wa qad auhallahu ila Daud alaihi salam, ya Daud qul lisiddiqin bi falyafrahu wa bizikri falyatan'am. Atau wahyu pada Nabi Daud, hai Daud, sampaikan kepada orang yang jujur, yang duduk dalam makam siddiq kepada aku, dua perkara. Bi falyafrahu, dengan aku hendaklah mereka bergembira. Ya, seronok. Farah dia maknanya seronok dia dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Wa bizikri falyatana'amu, dan dengan zikrullah mereka merasa nikmat. Dia zikir tu punya nikmat tak sama dengan makan minum apa yang kita dapat, tak dapat. Sebab rohani dia tidak ada dalam alam mulki. Orang yang dapat ni rohani dia sudah intikal, dia taraki kepada alamil malakut wal jabarut, dia naik atas. Jasad dia abdanuhum ma'al khalaik wa arwahuhum ma'allah. Jasad mereka bersama makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Ya, itu dipanggil makam kain bain. Itulah pakaian nabi-nabi, rasul-rasul, para awliya. Selagi kita tak lepaskan ikatan alam mulki, maka kita akan terseksa dalam kehidupan. Walaupun dia jutawan, walaupun dia hartawan, dia tak akan dapat ketenangan jiwa. Dia dapat dibohong. Lagi banyak dia nak banyak, lagi banyak dia nak banyak, kan? Dulu rumah tak ada pintu gate, tak ada gate. Guna berjalan pula, dulu tak ada jaga. Guna jalan dah ada escort. Berapa takut? Duduk dalam takut. Berapa takut harta dia kena ambil, takut dia kena colit anak dia, semua dah takut. Ya, jadi hidup cari jalan yang tidak ada ketakutan. Siapa punya jalan? Aulia. Ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahawasanya aulia kekasih Allah ni, ya, la khaufun alaihim, dia tidak ada sebarang ketakutan. Ya, jiwa dia lapang selapang, bernikmat dengan Tuhan. Dia dah mengambil nikmat dengan Tuhan, sebab tu dia tak ada runsing. Ya, walahum yahzanun, dia tak ada khazan, duka cita dia tak ada. Dan sebab orang yang menambatkan kalbi dia dengan makhluk, orang itu akan menimpa bala duka cita dalam hidup dia, confirm. Tapi kalau diangkat kalbi dia menghadap Tuhan, dia tak akan ada duka cita. Sebab dia dah masuk apa? Dia dah masuk jannatul muajjalah, syurga yang disegerakan. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun akan kebesaran Tuhan, dua syurga. Di akhirat yang maklum, di syurga ni atau dunia, jannatul ma'rifah. Bila jannatul ma'rifah, bikar rohani dia keluar daripada alam mulki, dia pergi alamil malakut wal jabarut. Berlazat dengan Tuhan.
Ya, ini kita tambat jiwa kita dengan makhluk, dengan sedap makan, sedap minum, sedap duit, sedap pangkat. Oh, itu menyeksa diri kita kan. Tu orang yang bodoh panggil. Sejahil-jahil manusia ialah man 'allaqa qalbahu bil khalaiq. Ya, orang yang paling bodoh siapa dia? Al-junun. Orang yang gila ni, man 'allaqa qalbah. Mereka yang mengikat kalbi dia bil khalaiq dengan makhluk. Az-zaki, orang yang cerdik siapa? Man 'allaqa qalba billah. Mereka yang menambat kalbi dia dengan Tuhan, baru dia selamat. Orang yang menambat kalbi dia dengan Tuhan, dia berjalan duduk dia dengan Tuhan, dia tak akan ada rasa khazan. Confirmnya Tuhan dah jamin, ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Tidakkah dengan zikrullah, zikir banyak mana? Kalau peringkat syariat, zikir lisan, ada zikir lisan wal qalbi, ada zikir bil ruh, ada zikir bil bisir, ada zikir dalam bentuk muraqabah, ada zikir dalam bentuk musyahadah. Semua masuk makna umum. Ikut maratib, ikut martabat masing-masing. Lagi tinggi martabat syuur qalbi dengan Tuhan, lagi dia punya dapat dia punya nur lagi kuat, lagi nur lagi terang, lagi berlazat dia dengan Tuhan. Dan bila dia berlazat dengan Tuhan, tarakilah qalbi dia naik ke atas. Ya, dia tidak akan menghiraukan apa yang berlaku alam mulki, makna tidak ada sentuhan qalbi dia, tak ada rasa apa tuan ni. Ketika itu baru dia rasa sama. Urusan alam mulki bagi dia sama je, wujuduhu wa adamuhu mustawiyan, ada tak ada serupa je dan ya, hatta yastawiya indahu al-mana wal ata wal ghina wal faqir, sama je. Sebab apa dia tak duduk sini? Kalau kita duduk kat sini, rasa kan dapat sedap seronok, kita ada musing. Sebab kita duduk dalam penjara alam mulki, dia dah lepas sampai naik ke atas. Jasad kat sini, rohani kat sana. Rohani dia bersedap, berlazat, bermanja, berseronok dengan Tuhannya. Itu kita nak cari tadi. Jalan tarekat ini, menebuk jalan ini dan kita tebuk. Faham dengan zikir, riyadhah, mujahadah. Lagi banyak kita putuskan kalbi kita. Jasad ada hal dan wali-wali macam-macam pesen. Ada yang apa kedana kepada, ada yang jutawan macam-macam. Itu zahir. Jangan kita tengok orang dengan zahir, dengan salah. Ya, kita nak ukur orang dengan batin dalam, sebab Tuhan ukur pun dalam. Kan? Allah ukur luar ke dalam tu? Dalam. Ya, innallaha la yanzur ila suwarikum walakinnallaha yanzur ila ma fi qalbikum. Allah tak tengok luar kita, dia tengok dalam tu. Luar boleh berlakon kan. Ya, orang boleh tiru, orang munafik boleh tiru luar. Dia pakai jubah melerit dan serban leko panjang. Rupa munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik dan dia nak ukur dalam tu. Dalam pun tak boleh tipu. Kalau hati betul siddiq dengan Tuhan, dia akan pancaran nur dia ke anggota luar, dia akan ada. Ya, kelazatan dengan Tuhan akan terasa. Luar perjalanan dia pun cantik, dengan syariat dia cantik, bila dalam dia bersih. Maka dan mengambil dalil atasnya daripada ketiadaan sampai kepadanya, wal istidlal alaihi min adamil usul ilaihi. Selagi manusia tidak usul kepada Allah Ta'ala, selagi itulah dia takkan dapat ketenangan dalam hidup. Ya, tak dapat ketenangan, dia mesti usul ilallah, dia sampai. Ya, dia masuk dalam sekurang-kurang dia makam muraqabah. Atas sikit musyahadah, itu disyarat dalam hadis sahih, anta mudallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Itu dua makam itu. Kerana bahawasanya sampai kepada suatu itu terkaya daripada dalil. Ya, sebab dia kata apa? Li'annal wasil ila syai' yastaghni biwuduhihi indahu fa kaifa yahtaj ila istidlal alaihi. Macam ni dia berhajat dalil pula. Ya. Orang dah sampai, ya, nak berdalil lagi. Kita dah nak berapa kali sampai ke LIA, nak dalil apa lagi dah. Start aja kita jalan ni lah. Tak payah nak pergi tengok wis apa lagi, dah sampai. Yang tak pernah sampai dia kena tengok. Tu takut terbabas pula. Jangan wis tak betul ke belakang rumah orang ni tahu. Ni mana pergi belakang rumah orang ni tahu. Rupa dia pun wing juga benda ni. Kerana bahawasa yang sampai kepada suatu terkaya dari dalil. Orang dah sampai, nak dalil apa lagi kan? Yang tak sampai dengan dalil. Tu. Sebab bila makrifat bidalil, mana makrifat tu makrifat ahli syariah, makrifat mubtadi peringkat. Kalau makrifat dengan zauq wujdan, tu bukan dengan dalil, dia rasa. Ya, qalbi dia ada keperasanan dengan Allah. Kita kena ada keperasanan, jangan buat tak perasan dengan Tuhan. Tu dia.
Kita jangan buat tak perasan dengan Allah Ta'ala. Raqib annallaha yara, muraqabah Allah Ta'ala sentiasa memerhati kamu. Itu pun kalau kita tekan betul-betul tuan, ya, memancar nur dia. Allah. Terkaya daripada dalil sebab nyatanya, ya, kepadanya dah terang, maka betapa berkendak ia kepada mengambil dalil sebab sudah nyata. Apa nyata? Biwuduhi. Wuduh maknanya nyata. Dengan nyatanya indahu sini pakai fa yahtaji lil istidlal, maka betapa dia nakkan dalil. Tak payah dalil lagi dah, sebut dia nampak terus kan. Sebut dia nampak terus. Dia sebut Allah, dia nampak terus, bukan nampak zat Tuhan. Dia nampak biqalbi, akan makna ketuhanan dipaham. Bila makna ketuhanan dipaham, tenggelam yang lain, tak ada orang lain, dia je. Ya, la maujud bihaqqin illallah, tiada wujud sebenar melainkan dia. Ya, wujud sebenar apa? Wujudul mutlak, wujud yang tidak terikat dengan sesiapa. Adapun wujud makhluk ni sebaliknya, dia terikat. Dan kata Syekh di dalam Lataiful Minan, Tuan Pengarang, dia kata apa? Ketahui olehmu bahawasanya dalil itu hanya senya didirikan ia dalil bagi yang menuntut hak. Bagi yang menuntut, tiada bagi yang melihat. Orang sedang cari, dia kena dalil lah, tak lihat. Orang dah tengok nak sampai dalil lagi, dia sampai. Dia dah melihat nak dalil apa, sebut dia tak nampak tu. Maka bahawasanya yang melihat itu terkaya ia. Mana terkaya, tak berhajat lagi kepada dalil, sebab nyata, dah terang. Yang dilihatnya dah nampak kan. Cuma terang dengan mata hati, lain makna dengan terang mata luar. Mata luar dengan makhluk cara dia. Kalau dengan Tuhan terang cara dia. Ya, Tuan bukakan kalbi dia tadi, ya, dengan bahawa dia syuhud akan Allah Ta'ala. Daripada ia tiada berkendak ia kepada dalil. Sebab kalau marifat bidalil itu peringkat awam. Ya, peringkat awam. Dan orang yang mengenal dengan dalil inilah, ya, yang banyak besok keluar daripada neraka ke syurga. Ni yang banyak dalil ni. Sebab apa? Dia punya iman belum tamakun. Dia kenal akidah dia betul sebab dia ada hujah, ada dalil, tapi dia selalu lalai. Mengenal dengan dalil dia lalai kan. Mengenal dengan syuhud dan iyan tak. Dia syuhud, dia musyahadah dengan Tuhan. Sentiasa, mana nak lalai kan. Bahkan dia sudah berlazat dengan Tuhan. Ibadat dia rasa satu nikmat, bukan satu taklif. Peringkat awam kita rasa taklif, dia rasa berat berlawan. Dia dengan ibadat tu jadi apa? Makanan lazat dia. Ada tentu jauh beza dia. Ya, jadi orang yang beriman dengan dalil sahaja, maka kalbi dia banyak lalai. Bila lalai, banyak terperangkap dengan maksiat. Maka kalau dia tak sempat bertobat, maka tempat dia neraka Jahannam. Tetapi dia tak kekal, dia keluar balik sebab dia ada iman. Yang ni keluar balik kan. Yang keluar masuk ni orang yang keluar mengenal Tuhan dengan dalil. Kalau dia mengenal Tuhan bil azwaq, zauq, ya, dengan wijdan, syuhud wal ayan, lain. Ya, ini masuk syurga tanpa hisap tuan-tuan ya. Orang ahli syahadah dia syahid zahir dengan syahid batin. Syahid batin lagi tinggi. Ya, syahid zahir itu orang yang mati dalam peperangan, syahid ma'arakah. Kan, di medan di berperang kerana Allah, dan di syahid yadkhulunal jannah bighairi hisab, dia masuk syurga tanpa hisab. Itu yang syahid dalam medan peperangan. Ya. Satu lagi syahid batin. Syahid batin maka musyahadah. Maka musyahadah itu panggil syahid batin. Mana musyahadah penyaksian. Sebagaimana orang yang masuk syurga, kitratul ula, darah pertama dia terkeluar, dia terus ditayangkan tempat dalam syurga. Betul tak ada rasa sakit? Walaupun tuan tengok dia kencang, kepala putus ke apa tak, dia bernikmat tu. Zahir dia, jasad dia berlumuran darah di medan perang, tapi hakikat dia, rohani dia Masya Allah, ya, bergembira, lazat. Darah pertama terkeluar, dia terus ditayangkan tempat dalam syurga tu. Maka hilang sakit tu. Mana dia musyahadah, ya, diberikan penyaksian pembukaan. Maka begitu juga orang duduk makan musyahadah, ni syahid batin. Mana dia sentiasa syuhud akan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka adalah makrifat itu dengan iktibar menyampaikan segala wasilah kepadanya.
Ya, itulah wasilah kepadanya apa dia panggil kasbiyah. Mana kasab dia berusaha dan ambil dalil dan sebagainya. Kemudian maka kembali ia kepada kesudahan daruriyah. Kalau daruriyah dia bukan kasab lagi dan daruri mana iman dia peringkat daruri. Ya, maksud dia apa ni? Dah jadi darah daging dia. Itu dia. Itu peringkat iman secara daruri. Kalau iman secara ikhtiari kasbin tu dia usaha mencari dalil, ya, usaha riadah, mujahadah. Kalau dah bersepakai dengan lain arif billah, dia peringkat iman dia iman yang daruri. Ya, tu peringkat tinggi tu. Dan apabila adalah daripada segala kainat barang yang iaitu kaya sebab nyatanya daripada mendirikan dalil, maka sukun itu aula. Ya, dia diam tu Allah dengan kayanya daripada dalil pada segala kainat. Ya, walaupun itu dia tidak mengambil dalil pada kainat sebab apa? Dia sudah usul. Maka kata Syekh setengah daripada yang terlebih ajaib bahawa ada segala kainat itu menyampaikan kepadanya. Bagi orang atas dia tengok kita, dia kata pelik betul. Mana kainat menyampaikan? Hakikat yang menyampaikan ialah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Sebab dia kata dulu apa? Wal istidlalu alaihi min adamil wusud ilaihi wa illa beri sambung wa illa pamata ghaba, bila lenyap Tuhan hatta yustadalla alaihi, sehingga nak diambil dalil bila Tuhan lenyap. Ini pandangan arif ni. Wa mata ba'uda hatta takuna, ini dia, hatta takunal asaru hiya allati tusidu ilai, bila pula asal yang boleh menyampaikan kepada Tuhan. Ini kalam apa? Kalam arifina billah, orang yang dah berjejak. Adapun kita bawah ni kita pakai ini lagi, ya, mengenal dengan dalil. Adapun sampai kalau Tuhan injizab terberlaku, tertarik kalau bila ke Tuhan, dia akan duduk tarap dan ya, jadi maknanya banyak kerja lagi lah kita kena buat dan sebelum kita hembus nafas akhir, harap dia berjejak pada makrifat secara daruriyah, ya. Bahawa ditamakun tu makrifat dia dengan Tuhan. Kalau tidak, rugi besar kita. Ma'zal ladzi wajada man faqadak wa man ladzi faqada man wajadak laqad khaba man radiya dunaka badalan. Ya, ma'zal ladzi wajada man faqadak, apakah kehasilan seseorang yang hidup umur dia 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, ya? Apa hasil? Ma'zal ladzi wajada man faqadak, ai faqada syuhudak. Mereka yang luput akan luput musyahadah akan engkau ya Allah. Sampai dia mati tak jejak makamil musyahadah. Oh, wani rugi, tak ada kehasilan maksudnya. Sebaliknya amal lazi faqada man wajadak, apakah keluputan orang yang ada ini benda ni. Yang ada disebut dalam hadis sahih Nabi SAW, dua peringkat ni. Muraqabah wal musyahadah, dia berjejak makam tu, maka orang tu ada kehasilan dalam hidup. Itu maksud dia ni. Kemudian dia gulung, apa dia kata? Laqad khaba man radiya dunaka badalan. Laqad khaba, rugi, serugi-rugi. Man radiya dunaka badalan, mereka yang reda seronok, ya, selain engkau ya Allah sebagai tukaran. Dia seronok dengan dunia, dia tak seronok dengan Tuhan, ya. Dia berasa lazat dengan makhluk, dia tak dapat lazat dengan Tuhan. Ini orang paling rugi. Orang paling rugi dalam dunia ialah orang yang menghadap pada makhluk, tidak menghadap kepada Tuhan, ya. Dia tak berlazat dengan Tuhan, dia berlazat dengan makhluk. Dia kenal makhluk lebih daripada kenal Tuhan. Dia takut makhluk lebih daripada takut ke Tuhan. Ini orang paling rugi, ya, orang yang tidak ada kehasilan dalam hidup. Apa kalau Melayu panggil apa tak hasil. Ya, untuk tu kata apa tak hasil, kau mati lagi baik. Macam itulah maknanya. Sepanjang-panjang umur tak nak pergi, kau apa tak berjejak lagi, apa kau kerja? Ya, apa kau kerja, Tuhan kata. Orang yang kadang umur 30, 40, 50 dah sampai, engkau 100 tahun tak jejak-jejak lagi dekat aku, apa kau kerja, Tuhan? Berat nak jawab, Tuhan ni. Berat nak jawab di akhirat. Kalau tak sampai ke Tuhan lagi, berat. Tu. Habis tu. Minta lah malam-malam berdoa kepada Allah supaya Allah buka. Tu je lah. Bangun malam-malam, pukul 3 ke 4 tu menangis.
Ya. Tuan guru saya dia kata aku nak usul ilallah, aku punya air mata tu dekat satu jak. Satu jak dia banyak air mata kan. Kita punya air mata satu gelas sampai ikut. Hari-hari menangis, meraung minta Tuhan tarik. Ya, bangun sembahyang malam-malam minta, ya Allah engkau tariklah qalbiku ke arah engkau. Cukuplah tu. Bila Tuhan sentap qalbi kita, Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Tuhan menarik menyentap qalbi seorang kepada dia habis. Tenggelam makhluk kan. Ya, berlaku injizab, berlaku sentapan, kalau berlaku je habis. Ya, itu kita nak. Kalau tak ada injizab tersentap hati, jawab dengan Tuhan, yang lain sentap. Dunia sentap hati kita kan. Tanpa dalam semayang boleh sentap hati kita. Allahu Akbar pun dah pergi sana, rata dia mengayau kan. 4 rakaat 4 supermarket dia pergi. Kau dengar tak Tuhan? Bila dia baca je wajah tu je, kalau tak tawajuh kalbi, Tuhan kata kazab tak, pembohong kau Tuhan kata. Ya. Wajah tu tawajuh dan wajah tu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan kalbi betul-betul. Ya, ketika itu dia kena muraqabah betul. Ya, muraqabah ke, musyahadah ke, atau wukuf kalbi dia kena pasang. Pum, tepat. Dia aling kena buang. Kalau tidak dia pusing tempat lain, Tuhan kazab tak, bohong kau. Mulut kau kata beradab, kalbi pun tempat lain. Kau dusta, dalam semayang kena dusta. Jangan kan. Kalau tak semayang lagi teruk kan. Itu maksudnya. Ada kita kena prepare balik lah. Ya. Bila baca tu, oh sebab semayang tu kan calang-calang kan. Tempat ibadat paling hebat. Tak ada ibadat paling hebat melainkan sembahyang selepas daripada iman. Lepas daripada iman betul as-salah. Lepas tu dia ambil ke atas. Nabi diangkat ke atas. Lepas tu dinamakan sembahyang tu dia panggil apa? Mi'rajul mu'min. Mi'raj orang mukmin ila as-salah. Mi'rajul qalbi. Ai urujul qalbi ila Allah. Dalam sembahyang mesti hati kita naik ke dia. Kalau tidak sembahyang kita jadi apa? Jadi sangkau kosong ni. Tonggang-tonggik, nasib baik perut tak masuk angin. Tonggang-tonggik. Apa kau dapat kan? Dalam tu ada mutiara kan? Dalam sembahyang tu ada al-inqita', dalam sembahyang ada al-intisal, dalam sembahyang ada muwajahah, dalam sembahyang ada 9 perkara. Dan lebih besar lagi saya dapat cerita dalam kitab kecil yang punya tu besar juga kan. Ya, ada tawajuh, ada muwajahah, ada mukallamah, semua ada dalam sembahyang tu. 9 mutiara besar. Kita dah sembahyang selama ni, berapa mutiara kita ambil? Berapa mutiara yang kita dah kutip dalam sembahyang? Tuhan beri mutiara besar dalam sembahyang. Di dalam sembahyang mesti ada al-khalwah. Dalam sembahyang mesti berlaku al-khalwah. Khulwah bermakna kosong lain-lain. Infirad mana ketunggalan dia dengan Tuhan dia. Dia angkat takbir, dia dengan Tuhan, dia jangan ingat benda lain. Tak dibenar dalam sembahyang kita mengingat selain dari Allah. Tak dibenar. Kalau kita ingat, kita khianat dengan Allah Ta'ala. Tuan cek baliklah sembahyang kita macam mana rupa. Sebab Tuhan sebut dalam Quran tu, aqimis salah li zikri. Dirikan sembahyang untuk engkau ingat akan aku. Man dalam sembahyang aku tak benar ingat benda lain. Ya, luar sembahyang dah habis dah. Dan sembahyang kau bawa lagi. Jangan. Lepas kita rasa aku hebat. Belum 1 rakaat dah habis. Nak test kita hebat sembahyang lah kan. Belum rokok dah terbagai. Bau hijau dah rata begitu. Yang kira duit, kira untung pun ada macam sembahyang. Jadi sembahyang dia tong sampah. Jangan jadikan salat kita tong sampah. Masuk macam-macam dalam tu. Sembahyang dia bekas wadah untuk kita muwajahah, untuk kita infirad, inqita' semua dalam sembahyang. Besar sembahyang tuan-tuan, bukan kecil. Sebab bila sembahyang mesti kalbi dia mi'raj terus ke hadrat Tuhan. Waktu sahabat-sahabat Nabi hebat-hebat. Satu hari dia pergi peperangan, lekat anak panah dekat kaki dia. Nak cabut sakit, nanti aku sembahyang dia. Dia sembahyang dia, orang terik apa tak rasa kan. Itu sahabat taraf tu yang dididik rohani dia oleh Rasulullah SAW. Kita kena enjet dengan apa? Dengan nyamuk datang kat kaki. Jangan nyamuk Aedes kan, maut dia. Macam-macam dan semayang kan tempat lain. Tapi alhamdulillah lah, satu sudut kita boleh semayang, Tuhan dah izin. Alhamdulillah, dia kena 2 sudut. Satu sudut kita syukur, kita dipilih dapat sujud pada dia. Tapi yang kedua pula kita nak hantar ni, semayang kita nak hantar. Biar cantik. Kalau tak cantik takut tak diterima dan maka cantik semayang ada cantik qalbi. Qalbi bila betul-betul dia bermanja, berlazat dengan Tuhan, dia akan dapat benda tu. Jadi asah hati kita ni supaya dia kita berlazat, bermesra, bermanja dengan Tuhannya. Itu dalam sembahyang didik. Allah Karim.
Mana tadi? Wa illa, dan jikalau tidak dia kata demikian, maka manakala gaib ia. Bila Tuhan gaib? Ni Arif Billah tanya tadi. Bila Tuhan gaib? Allah Ta'ala ni hadir, sentiasa hadir. Ya, Allah Ta'ala ni wujud dia lebih terang kan. Ke dalam ada 9 kaifah belakang tadi. Kaifa yahjub, kaifa yatasarru an yahjubahu syai'un wa huwa azhar wa huwa zahara. Semua di dalam tu. Macam mana hati kamu boleh terlindung dengan Tuhan sedangkan dia lebih terang daripada yang lain? Dia lebih nyata dari yang lain. Sebab wujud dia wujud mutlak. Wujud kita muqayyad, wujud kita terikat dengan dia, wujud dia tidak. Dia tak terikat siapa? Dia yang mengikat, bukan dia terikat. Kenapa tak nampak lagi? Masalah ni. Ya, bila dia masuk dalam alam ni akan diperhati bahawa tak sampai lagi. Bila Tuhan gaib? Sebab hati dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Ya, tu. Hingga adalah diambil dalil. Dia benda gaib baru kita ambil dalil. Ya, Allah Ta'ala ni zahir, ya, dengan satu. Sehingga diambil dalil atasnya dengan suatu. Jikalau tiada ada, ia tiada zuhur, demikian satu. Kalau Allah Ta'ala tak ada makhluk, takkan ada kan? Ya, sebab yang boleh mengeluarkan min haizil adam ila haizil wujud, daripada tak ada kepada ada, mesti zat itu bertaraf ketuhanan. Kalau tak ada Tuhan, alam tak ada. Ya, kita ada, kita ni dah terang dah menunjukkan wujud Allah Ta'ala yang sebenar-benarnya, wujud yang mutlak. Kenapa tak nampak lagi? Itu dia kata, ya. Kenapa nak ambil dalil? Ini bagi orang setelah sampai, ya. Dan manakala jauh ia, hingga ada segala asar itu yang menyampaikan padanya. Bila Tuhan jauh, yang kita nak ambil makhluk, nak ambil dalil, ingat kita yang jauh kan, Tuhan jauh, ya. Wa huwa aqrabu min hablil warid, atau lebih hampir daripada urat leher kita kan. Tapi hampir sini bukan hampir hissiyah, tapi hampir maknawiyah. Mana Tuhan tu hampir dengan kita, tak bercerai dengan kita dengan mana apa? Kita tak, semua makhluk termasuk kita ni tidak terlepas daripada ta'alluq ilmu Allah Ta'ala. Ya, satu. Sebelum ada kita dah ada inkishaf fil ilmi. Dan kita tak terlepas daripada ta'alluq taksis iradah azaliyan. Taksis iradah dah siap azali sebelum kita ada. Dan kita tak terlepas daripada taksirul qudrah, kesan kudrat, mana melaksanakan apa yang telah diprogramkan, termasuk kita, ya. Dan maujud kita pula, kita tak terlepas daripada inkishafus sam'i wal basar. Kita tak lepas daripada kenyataan sifat sama' basar Tuhan. Mana boleh lagi? Tak boleh lagi. Tadi insan yang boleh lagi. Tu dia kata mana kita hampir terikat dengan dia, ya. Iaitu yang hampir ia melengkapi, muhitun, ya, melengkapi akan tiap-tiap suatu nurnya. Itu dia. Dan nyatalah atas tiap-tiap satu tu zuhurnya. Semua makhluk ni menunjukkan terangnya kewujudan Ta'ala dengan zahir. Ya, demikian suatu tadi. Ya, soalan-soalan semua makhluk ni berkata dengan lisanul hal, Allahumma wujud yattasif bisifatil kamalat law lam yakun kazalik. Ya. Lam yujad syai'un minal awalim. Ya, soalan makhluk semua berkata Allah Ta'ala maujud, bersifat dengan kamalat. Kalau tidak sedemikian, satu benda pun takkan ada. Satu benda pun takkan ada. Sekarang benda ni menunjuk terang kewujudan Allah yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Sebab dikatakan makhluk semua dipanggil nur, nurullah. Kita ni dipanggil nur Allah Ta'ala, bukan Tuhan. Nur, cahaya dia. Ya, dengan cahaya kita terang nampak. Ya, itu maksudnya. Kerana subhanahu wa ta'ala terlebih hampir kepada hambanya daripada tiap-tiap sesuatu. Ya, semua dengan dia kan. Dan hanya saja terhijab daripadanya kerana sangat hampir daripadanya. Ya, oleh kerana terlampau hampir maknawi tadi, sampai dinding. Maka asar itu tiada jalan bagi ma'rifatnya. Ya, ma'rifat yang khasah ni. Dan jikalau menyampaikan pada zahirnya, maka tiada baginya itu daripada sebenar-benar zatnya, tetapi adalah hak kita Allah itu mengurniai akan dikau martabat sampai, martabat usul kepadanya, tetapi dihantarkan segala asbab bagi orang yang berdiri kepada asbab ainul hijab. Bagi orang duduk dalam maka asbab, dia jadikanlah mengenal dia dengan mengambil dalil. Ada pun orang yang tersingkap ni tak pakai dalil, dan orang yang telah ditarik terus ke hadirat Tuhan, maka kalbi dia sentiasa dengan dia.
Ya, ini sudah peringkat berlazat. Yang peringkat bawah ni mendayung, ya, dia masih mendayung lagi dan penat. Tapi dah boleh berjalan. Dan suatu bahagi daripada manusia itu tiada menerima ia akan haqa'iq. Ya, kerana apa? Jauhnya daripada mawatin, setekasatnya akan hak. Satu bahagi ada jenis manusia yang tiada menerima ia akan haqa'iq. Dia tak dapat pembukaan hakikat kerana jauh. Sebab dia menjauhkan qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Maka Tuhan tak buka. Dia mesti duduk dalam makam kurbi, kehampiran, boleh buka. Kita dah hampir kat pintu, boleh buka. Ini kita suruh buka kat pintu pun tak sampai lagi. Sebab pintu kita mendekat Allah Ta'ala ialah dengan Rasulullah SAW. Sebab selawat kena banyak. Ya, Nabi itu pemegang tali tajalli. Mana-mana tarekat sufi pun mesti dia apa? Maaf dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab kena banyak berselawat kepada baginda sallallahu. Allah. Babullah wa Rasulullah SAW. Wa babu Rasulullah wa mursyidul kamil. Pintu dengan Ta'ala ialah Rasulullah SAW. Pintu dengan Rasulullah mursyid yang kamil. Ya, itu dalam perjalanan kerohanian. Sebab kena cari mursyid yang kamil. Tuan-tuan carilah, minta malam-malam berdoa Ta'ala. Minta mursyid yang membimbing kita betul rohani untuk sampai ke Tuhan. Ya, talabu syekh wajibun ala kulli murid walau kana min akabir ulama. Imam Ghazali sebut dalam Ihya, menuntut akan mursyid itu menjadi kemestian walaupun itu besar daripada ulama syariat. 4, 5, 6 mazhab ni alim. Rohani kena cari orang yang pakar dalam bidang tu lah, yang melalui dia. Allah. Dan kata seorang bagi syekhnya, ya, iman Allah Ta'ala, kata syekhnya telah dijauhkan Allah Ta'ala akan dikau. Adakah engkau menuntut, ya, daripada mata di mana? Jadi kata seorang bagi syekhnya, di mana Allah? Di mana, bukan iman tu. Silap kitab tu. Aina Allah, dia kata. Di mana Allah? Sebab kita Tuhan jangan tanya aina, di mana? Kaifa, jangan tanya dan. Ya. Sebab Tuhan jangan tanya di mana? Di mana tempat? Ya. Ya, bila? Itu masa, jangan. Masa dan tempat adalah makhluk Tuhan. Tuhan yang mengawal masa dan tempat, bukan masa kawal Tuhan kan. Ya, kalau di mana mana di dalam rangkuman benda tu, mana dia dikawal. Maha suci Allah Ta'ala daripada dia dikawal. Dia yang mengawal, bukan dia dikawal. Dia kata bagi saya di mana Ta'ala, kata saya yang telah dijauhkan Allah Ta'ala akan dikau. Kau jauh kau soal benda itu. Adakah engkau menuntut daripada mata? Ya. Untuk daripada batin. Kau nak tengok Tuhan dengan mata kepala? Tak boleh. Sebab tak layak. Al-basar la yara illa al-khalq, wal basira la tara illa al-haq. Mata luar tak boleh mandang melainkan makhluk ini. Mata luar ni. Tapi mata dalam, basira, dia tak melihat melainkan Tuhan. Tapi melihat juga macam ni. Musyahadah, syuhud tadi tu. Murakabah, musyahadah tu maksud penglihatan dalam. Ya. Dengan nur yang Tuhan bukakan tu. Dan adakah kau menuntut daripada mata? Di mana? Ya, kerana senyata telah nyata ia. Katanya di mana? Katanya apa? Dah nyata terang, apa nak tanya? Itu Arif Billah tadi. Maka tiada terbunyi. Mana tiada tersembunyi. La yakhfa. Allah tidak sembunyi ia atas orang pun. La yakhfa ala ahadin, melainkan atas orang yang buta. Orang yang buta. Mana orang yang buta, yang tiada mengetahui kepada sesuatu. Ya, orang yang tanya ni orang buta, di mana nak tanya apa? Mana hadir sentiasa. Kau dengan Tuhan sentiasa, kau nak tanya di mana lagi kita? Bukan tak tu maksud ni. Ya, melainkan orang yang tanya ni orang yang buta. Ya, orang tu tanya berlepuk kena balik. Tunggu dia beduk dia balik. Satu cerita macam tu juga, seorang wali. Ya, dan seorang tu jumpa dia. Dia menangis. Ya Sayyidi Syekh, kenapa kau menangis? Dia kata guru saya baru meninggal. Kenapa kau berguru dengan orang mati? Wah, dia macam tak peranjat kawan tu. Ingatkan Allah, sedih kan. Dia segagarnya kawan balik. Kenapa kau ambil ilmu dengan orang mati? Ambillah ilmu daripada Al-Hayyul Ladzi la Yamut. Ambil ilmu daripada zat yang tidak mati, yang hidup tak mati. Wallah, apa maksud dia? Dia mengambil ilmu secara laduni kan. Bukan ilmu iktisabi ni. Ilmu iktisab ni syariat kena jaga, kena ambil. Yang itu lebih tinggi. Ilmu direct terus. Ya, futuhat. Bila dia dapat tu? Berapa syarat nak dapat? 3 syarat. Pertama kena apa?
kena kekal hati kita tu, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Itu al-ishtighalu qalbi dawaman ma Allah. Istighal hati kita kena betul-betul tumpu dengan Tuhan setiap saat. Itu syarat pertama, kena dapat pembukaan, sentiasa duduk bangun kita dengan dia, istighal qalbi. Kena yang kedua, kita tengok ada tak halawah lazzatul ibadah, lazzatul zikr, dia dapat tak? Kalau kita ibadat tak ada lazat zikir, kita ibadat buat kajian tapi buat rasa penat lagi, belum dapat lazat, belum, jauh lagi. Cek balik, kalau kita ibadat kita buat tak ada manis, sila menangis malam-malam, ya Allah kerasnya hatiku, jauhnya hatiku, sehingga tak tersentuh kelazatan dengan engkau, tolonglah tarik kalbiku ke arah engkau, minta, ya, sampai rasa manis. Bila manis dapat, Tuhan tambah satu lagi, apa? Al-ishq, rindu. Kalau tak ada rindu dengan Tuhan, itu ucapkan apa? Inna lillah. Kalbi kita kalau tak ada rindu dengan Tuhan, orang tu kena ucap inna lillah. Iza asabarkum musibah qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Apabila kena engkau musibah, maka baca inna lillah. Maka ini musibatul qalbi akbar min musibatil ajsad. Musibah dalam lebih besar daripada musibah luar. Musibah dalam ni bila hati tidak ada rindu dengan Allah Ta'ala. Hati mesti tanam rindu. Kalau tak ada rindu, ibadat tuan-tuan kosong nanti. Kena ada rindu. Bila rindu kuat, baru rafa'tul hijab, aku buka hijab. Ini dia. Ya, 4 tu. Pertama istighal, yang kedua cek balik ada tak rasa halawah kemanisan, dan ketiga ada tak rasa al-ishq, rindu. Kalau ada 3 benda ni, insya-Allah akan ada futuhat, Tuhan akan buka. Rafa'tul hijab, Tuhan akan buka hijab. Ya, sebab rindu tu dia masuk dekat dengan babullah, kan, ada kena ada tu asyik dia dengan Allah Ta'ala. Asyik tani wa asyik tu, dia asyik dengan aku asyik dengan dia. Rafa'tul hijab, ya, rafa'tul hijab, maka aku angkat hijab. Allah karim. Minta azan bangun malam-malam. Man talabal ula sahiran layali, siapa menuntut ketinggian dia kena berjaga malam kena jaga, minta dengan Allah Ta'ala. Maka maha suci yang zahir, maka tiada yang terlebih zahir daripadanya. Sebab wujud kita, wujud yang muqayyad, berkait dengan orang, tak kuat. Wujud Allah Ta'ala mutlak, wujud dia asli. Wujud kita arid, baru datang. Wujud semua makhluk dipanggil arid, baru datang. Asal tak ada, Tuhan ada kan. Ada pun wujud Tuhan bukan datang, asli. Asliyun, dipanggil mutlak, dia tak berhajat pada siapa. Itulah terang ni kewujudan dia tu maksudnya. Tapi kenapa tak nampak? Sebab kita berpaling. Jangan palingkan hati kita kepada makhluk, menghadap kita dengan Tuhan. Jasad dengan makhluk tak apa. Jasad kita ni kita bagi makhluk. Qalbi jangan. Ya, qalbi kita sentiasa dengan dia. Latih zikir qalbi. Ya, zikir sir, roh semua jalan. Dan maha suci yang esa, maka tiada wujud bagi suatu sertanya hingga sampai padanya. Ya, wala syai'un ma'ahu, tidak ada satu pun serta Allah Ta'ala. Kana Allah wala syai'a ma'ahu. Kana Allah telah ada Allah Ta'ala azalian, pada azali lagi. Ya, wala syai'a ma'ahu, tidak ada satu pun yang serta dengan dia. Ahad, tunggal. Ya, sebab tu kita pandang ahadiyah Allah Ta'ala, ketunggalan dia, maka tenggelam yang lain. Kalau kita tak dapat pandang ahadiyah, dia punya kehebatan itu, kita masih lagi teracun dengan pandangan makhluk qalbi dia. Maka kita hijab. Bahkan banyak zikir tuan ni. Allah karim. Maka bahasa saya, maka tatimmah. Kata Syekh Ibn Arabi, ini sekarang dia wali besar ni. Dia peringkat, kalau tasawuf Ibn Arabi dia peringkat muntahi. Ya, mubtadi macam kitab kita Hidayatus Salikin, Minhajul Abidin. Mutawasit macam hikam banyak, berpuluh-puluh jenis hikam ada ni. Ya, peringkat muntahi tinggi ni. Ibnu Arabi macam Futuhatul Makkiyah semua tu. Kata Syekh Ibn Arabi, bermula tiap-tiap orang yang percaya ia daripada dalil, maka tiada dapat dipegang pada imannya. Ya, kata Ibn Arabi, lagi dia tak buka muka syafah dengan Tuhan, main duk dalil pusing-pusing, tak boleh pegang lagi tu dia kata. Ya, tak boleh berpegang lagi. Sebab ni banyak. Dia bagaimana? Betul lagi dia buat pun maksiat lagi, sebab apa? Tak kuat lagi. Ya, dia dengan dalil. Bila dalil, dia pakai akal nak kena ingat. Balik ingat, banyak lupa daripada ingat. Itu masalah.
Tapi kalau di darasa lain, ya. Kerana bahasa ia nazari, ya, maka iaitu mendatang bagi kecederaan bersalahan iman daruri. Ada peringkat darurah kan. Daruri ni peringkat awal. Dia tak boleh. Bukan nak istihdar, memang dah hadir. Kita nak zikir, nak istighfar, nak bawa datang ingat kebesaran Tuhan. Dia dah sentiasa hadir. Ya, kalau nak Syaban dia jeling. Dia tengok kalbi roh dia pun jalan tu. Dia tengok aja, sap pun dia jalan. Ya. Tu cara-cara kematangan masing-masing berjalan dan dia tengok dia pam jalan rohani ni. Bersalahan iman daruri, iaitulah yang dapat di dalam hati. Yang tadi dapat dengan apa? Fikrah, pemikiran. Dan tiada boleh ia ditolak sebab tu dah jatuh dalam hati. Ya, sebab tu kita nak tarik orang pun tarik hati, nak tawan orang pun hati, nak ambil hati. Kau kena pandai ambil hati. Tak kata kau kena pandai ambil kaki. Kaki pun tak nak kan. Ambil hati. Baik, hati dapat, semua dia dapat. Qalbi tu center dia, tuan. Ya. Jadi kita tawan qalbi tu. Sebab dia dapat dengan qalbi, maka tiada boleh ia ditolakkan. Bercinta dah masuk dalam qalbi, dah kau ada dalam hatiku. Terus lagi sao? Tapi kalau kau tak ada dalam hatiku, habis awak. Lepas tu kita berapat dengan para arif billah supaya kita ada dalam hati dia. Ya, dia berdoa kita masuk sekali. Itu kita nak, ya. Dan demikian lagi tiap-tiap ilmu yang hasil ia daripada fikir, menggunakan akal dan nazar, ya, maka maksudnya ia madkhulun, masih lagi masuk penyakit. Apa penyakit dia? Al-ghaflah, lalai. Tidak antara besar dia. Tiada sejahtera ia daripada masuk syubhah atasnya. Jadi kalau secara daruri tak, ya, dia maknanya dia sudah tetap, sudah mantap kemas. Kalbi dia sentiasa dengan Tuhannya. Maka masuk di dalam hadis Nabi, afdalul iman. Apa dia afdalul iman? Anta lamallah haitsuma kunta. Kamu sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Full time dia dengan Tuhan. Ya, itu semua ada hadis daripada Nabi SAW. Kemudian yumfik zu sa'atin min sa'ati ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Fa inna khaira kullahu Allahumma zidna barra afika wa halatin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Ya Rabb. Allah. Ya Allah.